ni semua tuan-tuan, ya, kita kena faham antara beberapa perkara. InsyaAllah saya nak sebutkan, saya nak kita berikan tumpuan insyaAllah. Harap Allah SWT bantu kita untuk beri kita kefahaman. Ya, pertamanya saya nak ajak kita, tuan-tuan biasalah tengok surah Al-Baqarah ayat 185. Ini pasal Ramadan lah ni. Ya, kita nak bincang pasal Ramadan sikit. Sikit je insya-Allah. Ramadan sebab nak buat persediaan tuan-tuan. Apa objektif kita ya? Ya. Cuma tinggal lagi yang saya selalu nak tanyakan diri kita semua tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita melalui Ramadan, capai tak objektif tu? Capai tak? Sampai tak? Dapat tak? Itu persoalan. Kan? Kalau kita katalah saya kerja, kan, daripada muda saya kerja sampai saya pencen, so target dia hari tua saya senang. Betul? Okey? Capai tak? Okey, sekarang ni kita bulan Ramadan. Tiap-tiap bulan tahun kita dapat Ramadan. Allah panjangkan umur kita, beri kita kesihatan. Kan? Jumpa Ramadan. Kan? Ya. Kalau katalah umur start 15 tahun lah, kalau okeylah, muda tu lara, cerita lain lah, dah taubat dah. Start umur 30 taubat, start umur 40 taubat. Kan? Okey, kita bermula cakap berjinak-jinak mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kita mula puasa sungguh-sungguh. Dulu puasa yang yuk kan? Kan? Ya, sahur bangun, pagi buka periuk kan? Betul kan? Nah, itu semua kita punya kehidupan tuan-tuan. Ya. Jadi nak bagi tahunya sampailah kita, Allah SWT bagi kita taufik hidayah untuk kita buat amal sungguh-sungguh. Tapi objektif dia kat situ apa dia? Ya, Ramadan ni apa dia? Apa benda yang kita bulan Ramadan yang Allah khususkan? Setahun sekali ni kena ada ni. Wajib ni. Ya. So kita tengok dulu. Tuan-tuan, okey, ayat 185. Muka surat 28. So pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama Allah sebut tu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian Allah kata, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Okey, berhenti kat situ. So kita tengok kat sini Allah kata apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang mana bulan tersebut, bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Okey. Kemudian apa tujuan Al-Quran tu? Hudal linnas. Al-Quran inilah petunjuk bagi manusia. Wal bayyinati minal huda, dan sebagai bukti-bukti, penjelas-penjelas kepada petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga sebagai pembeza benar dan yang salah. Kemudian Allah kata lagi, ya, faman syahida minkum, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan tersebut, ya, faman syahida minkum al-syahra, nampak anak bulan tersebut, apa nak buat? Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Okey. So tengok, nombor satu saya bagi maklumat dulu sikit-sikit insya-Allah. Tuan-tuan, dalam seluruh Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 604 muka surat ini, inilah satu-satunya perkataan Ramadan yang disebut. Okey, masuk dalam kuala dulu satu. Cari perkataan Ramadan, tak ada terbaling kecuali kat sini. Boleh? Okey. Kalau orang tanya kita, kalau kamu betul lah ya baca Al-Quran, dekat mana perkataan Ramadan? Ayat 185 surah Al-Baqarah. Terus kita berjawab. Ya, okey, selesai. Satu. Tuan-tuan, bila Allah sebut Ramadan, apa Allah nak bagi tahu kat kita? Allah nak bagi tahu kita puasa ke nak bagi tahu kita Al-Quran? Puasa. Puasa ke Al-Quran? Puasa. Pasti. Puasa ke Al-Quran? Al-Quran. Allah kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran.
Bila Allah promotekan Ramadan, Allah ingatkan kita first, bukan puasa. Tapi kita kalau sebut Ramadan ingat apa? Bukan puasa, raya. Lagi teruk. Kan? Nak Ramadan ni. Ni baju raya. La ilaha illallah. Raya dulu. Nak Ramadan, raya kita sibuk dulu. Kan? Itulah bila tiba bulan Ramadan, memang tak nampak Ramadan lah tuan-tuan. Betul. Ya, dia nampak Ramadan sebab kita puasa je. Walhal kita puasa juga hari lain. Kenapa tak nampak Ramadan? Okey. Kita tengok kat situ. Baik. Allah kata syahr Ramadan, bila Allah nak kenalkan kita Ramadan, macam saya kata tadi, satu-satunya perkataan Ramadan yang Allah sebutlah dalam ayat ini, dalam surah ini, ya. Dan bila Allah nak bagi tahu kita, nak promosikan Ramadan kat kita, kita bila macam ni Kang, bila je semula je puasa akan berlaku apa dekat kedai? Selamat Hari Raya, betul? Sebelum puasa lagi. Itulah pemikiran kita tuan-tuan. Fikir nak raya je. So Allah bagi tahu kita apa dia benda ni yang sebenarnya. Ni yang kita nak fahamkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah budak kecil tu, anak remaja tu tak apalah. Yang kita ni yang dah tua ni. Kubur dah panggil mari, rumah dah kata pergi dah. Pun sibuk juga kat situ. Ya, inilah yang kita nak bicarakan tuan-tuan. Saya cuba ya, bawakan diri kita ni agar kita ada ada satu push. Kan? Supaya kita dapat, tak boleh dah ni, aku kena perbaiki. Perbetulkan balik Ramadan aku ni. Kan? Ya. So malam puasa, lepas tu tarawih. Kan? Ya. Itu je lah rutin kita. Bagus dah, bukan saya nafikan. Tapi macam saya kata, kalau kita tahu nak hidup selesa di hari tua, kan? Kita kena tahu juga kita kena selesa di hari akhirat. Tuan-tuan, cuba tengok ya. Bila Allah sebut dalam syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, okey, diturunkan Al-Quran. Surah pertama Al-Baqarah Allah kata apa dia? Zalikal kitab. Benda pertama juga Quran. Tapi ramai kita buat tak tahu dengan Al-Quran. Al-Quran hanya sekadar dibaca saja dah selesai. Sebab tu Allah kata, apa Al-Quran ini yang Allah turunkan ini, syahrul Ramadan alladzi unzil fil Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Jadikan dia sebagai petunjuk, tuan-tuan. Aku nak buat apa? Nanti insya-Allah sekejap lagi kita akan nampak lah. Ya, saya akan nampakkan dekat sini. Allah ini terlepas pandang sebab kita tak jadikan dia petunjuk. Ya. Nanti insya-Allah kita akan tengok. Ya. Hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. So, satu sebagai petunjuk, dua penjelas. Okey, ketiga sebagai pembeza. Tuan-tuan nak kata saya salah, tuan-tuan nak kata tuan-tuan betul. Apa bukti dia? Sebab tuan-tuan adalah tuan-tuan, saya adalah saya, sebab tu jadi dia tuan-tuan jadi betul? Tak, Quran pembeza antara benar dengan yang salah. Ya. Ini kita kena faham prinsip ini. Sebab itu, saya tengok sekejap, kita buka sekejap surah Al-Kahfi, surah 18. Ayat yang ke-29. Muka surat 297. Muka surat 297. Baik. Tuan-tuan nak kata saya salah ke, tuan-tuan betul ke, saya nak kata tuan-tuan salah ke, saya betul ke, apa dia? Allah beritahu. Tengok dekat sini ayat ni. Ayat 29. Qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah oleh engkau Muhammad dekat umat ni semua. Kebenaran itu, apa dia? Adalah apa yang datang daripada Tuhan kamu. Betul?
So, kalau saya cakap berdasarkan Al-Quran, maka saya betul. Kalau tuan-tuan cakap berdasarkan Al-Quran, maka tuan-tuan betul. Nak membezakan kita salah atau betul ialah Al-Quran. Bukan pandangan kita. Ni kita bicara pasal agama ya. Akidah, ibadah. Ni tak betul kau solat ni. Tak betul cara kau beriman ini. Apa? Senang je salahkan orang. Kan? Yang paling banyak orang orang yang masuk neraka, antara orang yang ramai masuk neraka kenapa? Dia cakap orang tu sesat. Ya? Dia ni sesat ni. Senangnya cakap orang sesat. Apa susahnya? Tapi apa bukti kita yang kita kata daripada Al-Quran mengatakan dia sesat dan sebagainya. Begitulah contoh. Okey. So tengok, bila Allah kata dekat sini al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Kemudian Allah bagi tahu kat kita pula, dekat sini ada manusia ni diberi pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Betul? Siapa nak dia boleh beriman, siapa nak dia boleh kufur. Pilihan. Allah bagi pilihan, tapi Allah bagi prinsip. Apa dia? Kebenaran itu adalah Tuhan kamu. Sekarang kamu pilih. Kamu nak beriman, kamu ikut Al-Quran. Kamu tak nak beriman, tak ada masalah. Tuan-tuan, Allah heran ke kalau kita ni tak beriman? Allah tak heran sedikit pun. Tak menjejaskan apa-apa pun pada Allah SWT. Kita ni. Ya. Sebab itulah. Sebab tu Allah pesan. Allah kata semua satu, Allah kata inna a'tadna lidzalimina nar. Pertama Allah kata orang yang kufur tu, ya, dia adalah orang zalim. Zalim kat siapa? Diri sendiri. Allah dah bagi petunjuk. Kan? Kamu pilihlah, ni petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan ni benar. Iblis pun mengakui petunjuk Allah itu benar. Iblis. Dia tahu petunjuk Allah ini menunjukkan, membawa kita kepada Siratal Mustaqim. Iblis pun tahu. Tapi kenapa tak nak ikut? Macam mana nak ikut? Kita pun tak tahu apa benda Allah cakap. Tak pernah nak tadabbur pun. Okay? Itu satulah. Baik. Itu Al-Quran. Tuan-tuan kalau tengok saya daripada dulu, saya akan gesaan saya, dakwah saya, ajak masyarakat awam ini kepada Al-Quran. First thing, kita tinggalkan Al-Quran. Itulah yang berlaku kepada Yahudi, itulah yang berlaku kepada Nasrani. Ya. So kita tengok. Kemudian, okey, kita kembali. Selesai bab Al-Quran. So kita tahu dah, bila sebut Ramadan, puasa tadi, objektif dia apa tadi? Takwa. Kan? Semua orang tak tahu. Kan? Point dia dekat sini, dah dapat belum takwa? Tiap-tiap tahun, dah dapat belum takwa? Tuan-tuan rasa tuan-tuan dah bertakwa belum? Alhamdulillah, Masya Allah, saya dah bertakwa sekarang. Okey, apa kayu ukur nak kata kita bertakwa? Selepas sebulan, setahun demi tahun, tahun demi tahun kita berpuasa, objektif dia nak takwa, dah dapat belum? Kan? Kalau tanya kita, dah je lah. Kan? Siapa nak mengaku tak takwa? Betul? Pertama, kembali balik. Kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pertama. Inilah yang kita nak ceritakan Ramadan ini. Nombor 1. Al-Baqarah ayat kedua tu. Allah kata apa? Ciri-ciri orang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Pertama Allah kata kitab ni tak ada keraguan pada dia. Kedua, petunjuk bagi orang bertakwa. So nombor 1, orang bertakwa tak ragu kepada Al-Quran. Apa Allah kata, dia akan kata apa dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami percaya. Kami dengar, kami beriman.
Walaupun benda tu tak boleh masuk akal. Macam saya pernah sebut sebelum ini. Berapa malaikat yang jaga neraka? Ingat tak? Ingat tak? Oh, dah lupa lah pula. Yelah kuliah sebulan sekali. Kan? Berapa? 19. Boleh masuk akal tak? Macam tak boleh masuk akal. 19 orang je malaikat nak jaga neraka ni. Berapa bilion orang ni? Berapa triliun, berapa zilion manusia yang hidup yang akan masuk neraka. Sebab ahli neraka nisbah dia macam mana? 1 ahli syurga, 999 ahli neraka. Punyalah ramai. Besar-besar pula tu. Nabi SAW kata apa dia? Kulit ahli neraka saja, kulit dia saja 500 tahun perjalanan. Ini malaikat. Sebab itu Abu Jahal dia kata apa? Oh, 17 je. 19 je. Abu Jahal kata, okey, aku settle yang 12 tu, yang baki 7 korang settlekan. Oh, Abu Jahal. Sebab dia fikir tak logik. Sebab tu untuk kita beriman, la raiba fi. Nak tengok 17 tu macam mana, besok 19 tu macam mana? Besok tunggu. Janganlah nak masuk dalam neraka tu buat apa? Bukan itu objektif kita. Kerja kita beriman dengan apa yang Allah katakan. Itu. Hudal lil muttaqin. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Okey. Kemudian Allah ciri-cirikan. Ini semua sifat orang bertakwa. Dan orang bertakwa ni orang yang macam mana? Wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima tu. Mereka inilah orang yang berjaya. Betul? Orang berjaya. Baik, kita cerita pasal solat. Solat yang macam mana? Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Solat yang macam mana? Macam mana solat itu? Yang kita dirikan sebut, yang Allah dia kata yang menjadi berjaya tu. Kita tengok sekejap. Ya. Sebab tu saya kata kalau kita telusuri Al-Quran, kita akan nampak kita dah bertakwa ke belum. Baik, kita dirikan solat, alhamdulillah. Kita beriman, alhamdulillah. Kan? Tapi apa orang cakap, takwa tu sampai ada satu special bulan yang special untuk bimbing kita, untuk didik kita jadi orang bertakwa ni. Kita kena semua terpaksa, dipaksa, wajib masuk kelas untuk jadi takwa. Sebulan. Ya. So sepatutnya lepas masuk kelas tu dapat sijil lah. Takwa, alhamdulillah. Kan? Sepatutnya lah. So kita nak tengoklah sijil tu sama tak dengan kita punya ni. Kan? Okey. Pertama solat. Kita bincang bab solat. So buka surah Al-Mu'minun surah 23. Muka surat 342 tuan-tuan. Ni kita nak try lah tuan-tuan. Cubalah usahakan. Kita belajar-belajar bincang-bincang ni untuk kita semua usahakan. Tuan-tuan jangan ingat suara saya tinggi saya marah. Tak. Kan? Semangat tu lain macam sikit. Tu je. Kan? Kita tengok Allah kata apa dia. Ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Nampak tak? Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Macam mana orang yang beriman yang berjaya tadi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solat mereka khusyuk. Okey, tanya dulu. Khusyuk ke tak dalam solat? Tanya diri kita. Allahu Akbar. Bini aku pesan apa tadi? Khusyuk tak ni? Imam duk baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi dia ada cakap. Imam cakap lain, kita cerita lain. Khusyuk tak ni? Itulah pasal malam hari apa? Dah masuk pasal malam.
Kejap lagi, tadi anak aku tadi telefon, anak pula masuk. Lepas tu masuk NSK, lepas tu masuk ANK, semua masuk dah. Sebesar-besar NSK tu boleh masuk dalam kepala kita yang kecil ni. Bayangkan. Lepas tu kita kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, khusyuk solat. Tak, saya nak ajak tonton nilai sendiri. Saya tak boleh nak judge mana-mana orang. Saya pun ada kekurangan, itu dah pasti. Tapi poin kita berbincang, kita belajar ni untuk kita upgrade. Inilah objektif belajar. Kan? Kalau dulu sampai sekarang macam itu juga, NSK masuk, ANK masuk, semua masuk. Tak ada yang tak masuk. So, ni khusyuk. So, ini objektif pertama. So, macam mana saya nak khusyuk? Nanti kena usahakanlah. Kan? Macam mana nak khusyuk? Faham sikit, baca apa yang imam baca. So, kita beri tumpuan pada solat. Kan? Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang berbicara secara terus kepada Tuhan. Ya, kita minta betul-betul dekat Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan tengah tengok dekat kita. Beri perhatian dekat kita ketika kita solat. Kan? Ya, itu. Dan Tuhan tengok kita, Tuhan bukan tengok zahir saja. Kan? Ya, ini antara perkara. Baik. Itu tentang solat. Begitu juga kita masukkan tentang puasa. Ni saya nak cerita kongsi sikit pasal puasa, tuan-tuan. Antara benda puasa, antara ciri-ciri orang bertakwa dalam Ramadan ini, kan? Kita tengok, kita tanya dululah antara perkara. Saya nak ajak kita tengok sekejap. Surah Ali Imran, surah yang ke-3, tuan-tuan. Ayat yang ke-15, muka surat 51. Okey, ni tuan-tuan kita usahakan juga. Ini mudah, ini mudah. Cuma kita tengok pernah baca atau tidak, itu je lah. Ini mudah insya-Allah. So target tahu dia dah bincang dah tadi. Pertama Al-Quran. Apa nak Al-Quran? Nak jadikan dia petunjuk. Kita nak jadi takwa ni, tuan-tuan. Nak jadi orang berjaya. Kan? Tak ragu. Apa-apa hal, jom rujuk Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ini. Ya. Al-Quran kata macam ni lah. Allah, salah lah aku. Sebab Al-Quran Furqan, pembeza antara benar dan salah. Betul aku silap. Simple. Tapi kalau hati bermasalah apa dia? Walaupun Al-Quran kata macam tu, aku tak terima. Habislah. So, kita tengok kat sini. Allah kata, Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. So, bagi Allah kata, nak tak aku bagi tahu kat kamu Muhammad, katakan kat umat, nak tak aku bagi tahu kamu apa yang lebih baik pada apa yang Allah perhiaskan. Ayat yang ke-14 kan, zuina linas hubbu syahwati minan nisa, tu semua. Okey, baik. Okey, tengok kat situ. Itu semua perhiasan dunia tu yang Allah ceritakan. Allah perintahkan bagi tahu kat Nabi Muhammad, katakan dekat umat, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, apa yang lebih baik daripada perhiasan dunia tersebut? Lilladzina taqaw, untuk orang bertakwa. Betul? Okey, macam-macam lah kat situ. Syurga lah. Kan? Tu tuan-tuan nak nombor 2, nak nombor 3, nombor 4 semua dalam tu. Nombor 5, nombor 6. Nombor 1 dapat dah. Nombor 2 tak lepas-lepas. Faham tak ni? Ke tak faham? Tak faham? Dah menikah dah? Dah menikah dah? Nombor 2 lepas tak? Nombor 2 lepas tak? So, ini Allah bagi tahu. Sebab tu saya kata besok dekat dalam syurga, lebih daripada 2. Jangan risau. Tak apalah, sabarlah sekejap. 1, aku memang nak 2, memang nak sangat. Kan? Ni EPF dah dapat dah ni. Kan? 200,000. Kan? Boleh try ni nombor 2. Kan? Bagi 100,000 kat nombor 1, senyap lah tu. Ke dah pernah try?
Tak berani. Okey, kita tengok kat situ. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun. Dan isteri-isteri. Nampak tu, banyak tu. Okey, antara itu balasan untuk orang bertakwa. Tengok ayat ni. Ni cuba buat ayat 16, 17. Pertama ayat 16 tu tumpukan. Allah kata alladzina yaqulun, mereka ni sebut, mereka kata Rabbana innana amanna faghfir lana. Hafal ayat ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Okey, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Jelas? Bila nak baca ni? Ini. Tengok kat situ Allah kata apa dia? As-sabirin was-sadiqin wal-qaniti wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Sebelum pada waktu sahur, kita bangun dah sahur. Buat apa? Buat je. So Allah ajar kita, ini sifat orang bertakwa apa dia? Dia baca waktu sahur tu apa dia? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Sekian lama sahur. Baca tak? Tu persoalan. Sebab tu tak tadabbur Al-Quran, mana nak jumpa? Puasa dah. Berapa tahun dah puasa? 50 tahun. Alhamdulillah, tak pernah tinggal. Kan? So ini sikap, sifat orang bertakwa. Kembali tadi balik. Kita kata objektif dia takwa. So orang bertakwa baca benda ni. Bila dia baca? Pada waktu sahur. So tambahlah sikit nilai-nilai takwa dalam diri kita, tuan-tuan. Oh, tahun ni tak boleh, tahun ni start tahun ni aku nak kena amal yang ini. So upgrade lah tu. Itu nama upgrade. Penambahan. Dulu sama macam sekarang, tahun lepas pun sama. Upgrade. Solat cuba try khusyuk sikit, dengar, beri perhatian, jangan masukkan benda-benda yang lara. Cuba. Kan macam mana ya? Okey, cuba fahamkan imam baca apa. Kan? Mungkin surah yang berat-berat tu tak boleh nak faham, tak apa. Al-Fatihah tu clear dulu. Kan? Sebutan zikir yang kita sebut tu, rukuk tu hafal, fahamkan dulu. Subhanallahi azim, maha suci engkau ya Allah, engkau lah maha tinggi ya Allah, aku tunduk kat engkau ni. Subhanallahi a'la, wahai maha suci engkau ya Allah, engkau lah yang maha tinggi, aku sujud kat engkau ni. Bicara dengan Allah. So kita ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Itu khusyuk, tuan-tuan. Ya. So upgrade. Upgrade diri kita sikit-sikit insya-Allah. Tak apa tuan-tuan, biarlah makan masa, tak apa. Yang penting kita dah try. Allah akan balas kita, ya. Allah tahu kita macam mana, kemampuan kita macam mana. Tapi kalau kita langsung tak ada usaha dan kita langsung buat je, sebagaimana Allah SWT kata apa? Aku seperti sangkaan hamba aku. Hamba aku buat aku pun buat dengan dia. Kita pun tak minta sungguh-sungguh, kita tak puji sungguh-sungguh. Ya. So try ni, Ramadan nak datang ni. Ada 2 minggu lagi untuk kita prepare. Oh, okey, hari ni belajar apa ini hari? Oh, nak baiki solat. Kan? Bagi sudut apa? Kekhusyukan. Apa tadi? Oh, nak khusyuk tumpuan penuh. Kan? Dengar, beri perhatian. Kan? Cuba bawakan tadabbur apa yang dibaca tersebut. So, at least tuan-tuan, Al-Fatihah, benda-benda basic itulah. Okey, surah yang
berat-berat tu memang kita tak boleh nak hafal lah, kita bukan orang Arab. Tapi benda basic Al-Fatihah tu kita clear. Kan, sujud, doa, zikir-zikir sujud yang pendek tu kita clear. Ya. Ini di antara perkara. So, cuba try upgrade kita punya khusyuk. Kan? Nombor dua, waktu sahur kita nak buat apa tadi? Baca doa ni, istighfar ini. Apa dia? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Siapa yang ucap benda ni? Orang bertakwa. Ya. So bila dia ucap benda ni? Waktu sahur. Boleh nampak ni tuan-tuan? Okey, jangan rugikan diri kita ni Ramadan, kan? Sayang. Ya, at least pun dapatlah kita, oh lama terlupa. Oh, adalah sebulan tu surah Ramadan tu sekali kita sebut. At least. Sekurang-kurangnya. So, ada tik tak dekat situ ciri-ciri orang bertakwa? Walaupun tak dapat sebulan penuh. Hari ni hari lupa, besok lupa, tulat lupa. Jangan lupa teruslah. Kan? Kalau lupa masalah kan. Kan? Ya. Also, ni upgrade diri kita. Okey. Ni yang ketiga tentang Ramadan juga. Saya nak, so dekat situ Allah sebutlah ciri-ciri orang bertakwa tu orang sabar, kan, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin, orang taat, ya, wal munfiqin, orang yang infak harta dia. Okey, itu semua kita ada buat insya-Allah. So kita tengok lagi. Yang last ni insya-Allah, muka surah Ali Imran juga ayat 133 tuan-tuan. Ayat 133. Al-Quran yang sama tuan-tuan, muka surat 67. Okey, muka surat 67. Atas, ayat atas. Baik, kita bagi laluan azan sekejap tuan-tuan. InsyaAllah Bilal kita pun dah sampai dengan penuh gayanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Baik. Ini antara cubalah upgrade diri kita insya-Allah. Cuba nak Ramadan ini kesempatan saya yang saya ada ya. Untuk kita kongsi sikit-sikit ya, untuk perbaiki diri kita, upgrade diri kita, usahakan dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah SWT golongkan kita sebagai orang-orang bertakwa. Kan? Sebab orang bertakwa ini, tuan-tuan, satu, amalan dia Allah terima. Orang bertakwa ni, kan? Hanya orang bertakwa sahaja amalan dia yang Allah terima, tu satu. Allah sebut dalam Al-Quran. Tak apalah, kita tak nak pusing-pusing kan. Nombor dua, orang bertakwa ni yang layak masuk syurga. Ya. So sebab tu saya kata kita cuba upgrade. Sebab tu Ramadan ini satu peluang. Ya. Untuk kita semua upgrade diri kita. At least kita naklah tahun ni kalau dapat tik tu di sisi Allah SWT, tik takwa orang ni. Ya. So kita kena try lah. Kan? Ya. Baik. Antara lain Allah kata, tengok ayat 133 tu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kali lagi Allah sebut, disediakan bagi orang siapa? Syurga disediakan bagi siapa? Ayat tu? Syurga disediakan untuk siapa? Orang bertakwa. Perhatikan tu. Berapa besar syurga yang dijanjikan Allah? Seluas langit dan bumi, tuan-tuan. Tak terbayangkan. Ya. Sebab tu Nabi SAW beritahu kepada orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Oh, ni orang terakhir ni. Neraka tutup habis dah. Tak ada lagi orang keluar daripada neraka lepas tu. Kan? Yang terakhir ni, Nabi kata dia diberikan syurga seluas 2 kali ganda bumi. Bukan Meru, tuan-tuan. Bumi. Ya, tuan-tuan memang orang paling kaya yang paling miskin. Nampak tak? Kalau orang tu yang paling tu, dia orang paling kaya yang paling miskin. Dia kaya ke miskin sebenarnya? Taklah. Tengok situ. Salah kata ciri-ciri dia lagi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. So, ni antara ciri dia. Salah kata Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka menginfakkan harta mereka. Ni antara kerja yang kita buat dalam bulan Ramadan, selalu bersedekah. Kan? Senang atau susah? Kalau dia orang susah, bukan tak ada peluang untuk diinfak harta, berkeluarkan sedekah. Paling minimum sedekah, paling minimum apa dia? Senyum. Kan? Itu yang bila tabung masjid lalu kan, senyum dia. Itulah sedekah yang dia boleh buat. Kan? Okay? So, tuan-tuan, dan jangan pandang rendah kepada apa-apa pun infak. Kata satu dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha, satu orang datang rumah Aisyah, dia ketuk pintu, dia minta makanan. Aisyah bagi dia sebiji anggur. Aisyah bagi dia berapa banyak? Sebiji anggur. Orang nampak. Bila orang tu nampak, dia kata apa dia? Kan? Kalau setakat sebiji anggur, lagi baik tak payah bagi, celah gigi je kan. Bahasa kita lah ni. Bila Aisyah dengar, dia kata apa dia? Kan? Kalau kamu timbangkan anggur tersebut dengan satu timbangan dan dengan semut, kan, berapa ribu semut akan ada dekat satu timbangan untuk nilai sama dengan sebiji anggur? Aisyah tanya dekat dia. Okey. Kemudian dia kata, bukankah Allah SWT berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, zarrah tu sebesar seekor semut. Kalau sebiji anggur berapa semut? Zarrah, perkataan zarrah tu adalah seekor semut.
Kalau sebiji anggur berapa semut? Jangan pandang rendah nilaian. Kita infak walaupun susah. Wish, susah. 5 sen. Alhamdulillah. 10 sen. Alhamdulillah. Itu lebih baik daripada senyum je. Okey? Okey? Ingat bezakan sarra' wa dharra'. Wal kadhiminal ghaidh. Apa dia ni? Menahan marah. Ni bulan Ramadan ni yang paling tak tahan kali jam. Kan? Kalau jam, apa akan berlaku? Depan tu kosong, boleh masuk lagi. Marah meluap-luap tu bulan Ramadan. Puasa ni. Betul? Try. Slow down. Kadhiminal ghaidh. Tahan. Nak marah. Tahan. Kan? Wal afina 'anin nas. Kita dah bagi ruang, tiba dia datang masuk pancung ambil blok kereta kita. Oh, geram. Marah tuan-tuan? Kadhiminal ghaidh. Wal afina 'anin nas. Maafkanlah dia. Boleh buat tak? Ni upgrade lah. Kan? Okey, Allah ajar kita upgrade. So Ramadan ini tempat-tempat kita nak upgrade. Kan? Saya dan tuan-tuan, saya pun memang kalau memang berangin kalau orang potong. Kan? Kita queue. Kan? Sampai di pancungnya. Geram. Kan? Nak lepas ni. Tapi nak kenapa ni? Ingat ayat tadi. Kadhiminal ghaidh. Tahan marah. Wal afina 'anin nas. Maafkan dia. Okey? So, dia nak perangai dia terus macam tu, itu dia pasal kita ni nak baiki. Bukan dia. Okey? So, baik. Itulah saya nak tinggalkan kat sini untuk perkongsian kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Ramadan kita tahun ni Allah berkati, Allah baiki diri kita dan kita dapat memperbaiki, usahakan untuk kita memperbaiki diri kita. Ila liqa'akum insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. هذا سيدنا سووا صفوفكم فإن تصفية صف من تمام الصلاة. Lurus dan dapatkan saf. Penuhkan saf hadapan dahulu. Soleh, insyaallah. Imam Mahdi. Allah